Okey, kalau macam ni, paksi surut awak akan berada di sebelah mana? Paksi surut akan berada di sebelah soalan 8. Kiri. Sebelah kiri. Kita just follow unjuran sudut yang ketiga. So apa yang kita nampak sebelah kiri, kita akan hadirkan dia supaya berada juga di sebelah kiri kita. Boleh yang itu Okey, so di sini apa yang awak nampak secara orang kata secara di mata kasar awak lah kan. Bagaimana yang awak akan tunjukkan supaya berada di sebelah hadapan awak adalah bahagian sini pandangan hadapan. Tapi pandangan hadapan ni dia tak akan exactly dapat sebiji satu line semua macam yang berada dalam soalan. Okey, macam mana you nak tackle soalan tu? Okey, sebelum start melukis kita kena tengok macam ni dulu. Okey, this part, okey, katalah saya I just highlight this as in colours. Okay. Let's say yang warna hijau ni. Nampak Warna hijau ni kalau you perhatikan, dia adalah kedudukan di sini, di atas line ni. Nampak tak? Di permukaan situ. Kita highlightkan hijau tadi pada pandangan hadapan. So dia akan berada pada line sini. Sini kita tak boleh nak highlight lah. Sebab dia berada pada surface yang tegak. Yang ini adalah pandangan atas. Nampak tak? Ini dalam bentuk dia dah landing gitu. Yang ini dalam bentuk paparan pandangan hadapan. Okay. So hijaunya akan berada di sini. Kalau orang kata apa, kalau you observe dari pandangan atas, bahagian hijau awak tak berada pada surface di belah depan. Dia berada teranjak 20 mm ke belakang. Ni anjakan dia. Gap di sini. Tapi kalau kata saya letakkan yang ini, yang berkala biru di sini. Okay, di surface. Okay, surface ni adalah starting pada kotak asas awak. Bayangkan yang ini adalah semua adalah kotak asas kita. Sebab kita nak sediakan oblik, siapkan dulu kotak asas. Kotak asas bila mana kita dah total up semua dia punya ukuran secara kasar dulu. Kita kira je dulu dia punya outline berapa, kita buat kotak asas. Dia punya bahagian dalam, kita akan proceed satu persatu. Okey, berbalik kepada yang colour biru. Yang colour biru kita akan berada pada bahagian hadapan betul-betul. Nampak? Nampak ni So ini akan jadi yang biru. Okey, saya highlightkan sikit bagi dia agak tebal. Okey, sini Sini akan jadi yang colour biru. Okey. So katalah saya gunakan ini bahagian ni iaitu akan berada di sebelah sini. Nampak permukaan dia sekarang? Boleh faham apa yang saya nak bawa tu? Okey. Kita fokus pada bahagian yang duduk hampir dengan kita sebab bahagian tu akan kita tonjolkan supaya dia betul-betul berada di sebelah hadapan kita. Berhampiran dengan kita. Dia duduk belah depan dan dia duduk paling dekat dengan kita. Boleh nampak jelas tak? Boleh faham apa maksud? Kita tak usik lagi bahagian bahagian hijau sini, tak usik lagi. Nampak Just nak highlightkan pada awak biru dan pink di sini dulu. Biru, pink. Yang hijau dia duduk terangkat lah. Dia duduk berjarak ke belakang sebanyak 20 mm. Yang ini betul-betul semua duduk dekat bahagian kotak asas. Understand Fahamkan yang itu dulu. So kita nak cuba proceed dengan kotak asas kita. Disebabkan paksi surut duduk belah kiri, kita buat adjustment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. So kita punya kita akan buat adjustment. Nak kirakan 9 kotak kita lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini So kita akan start. Kat situ. Okay.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di 17 itu kita buat satu garisan. Okey. Bawa ke 17 kat situ. Kita gariskan ke atas. Ni segaris je. Tinggi dia berapa? Sekejap kita akan kira. Okey, kita adjust balik supaya dapat ukuran nanti. Kita akan ada ketinggian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 di sini. Nampak ni? Ni. Saya calik sikit lah. Sebab sekejap saya nak ambil ukuran situ. Okey, so okey. Boleh ke yang lain? Ni, bawa pergi sini. Sebab tengok ada yang salah tu. Masih lagi blur, masih tak faham. Okey, tak apa. Ni tak tepi dulu. Kita naikkan ni. Tadi saya dah sukat kan? So, dapatkan ke sini. Boleh nampak boleh follow Turun balik. Yang ini kita akan ambil sudut 45 darjah. Ni untuk paksi surut kita. Boleh follow? Ni ukuran sekejap lagi kita akan ambil. Kita buat dulu garisan. Jangan lupa as for your side, sini kena ada T-square lah. Okay. And then saya nak sukat guna ni je. Okay. So, berapa you nak sukat untuk paksi surut? Kena kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita akan dapat ukuran 6 ke 7 lah. Nampak ni? Okay. 6 6 pindahkan. Kita tanda sikit. Warna hitam. Boleh lah Okay. And then apa nak buat? Ambil balik ni Okay, kita gariskan. Sebelah ni pun sama, 45 akan pergi. Okey, yang ini adalah kotak asas kita. Sekejap. Saya rasa kotak asas tak ada masalah nak buat. Okey, just ukur balik je. Okey, ini adalah kotak asas dia. So, adjustment awak dalam... Bukan 7 cm. Apa dia? Tak dengar cik. Bukan 7 cm kau yang dia punya ni. Dia punya apa? Ini ke sini? Ni ke sini. You kena sukat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silap. Awak kira yang mana? Awak kira 2, 4, 6. Ketinggian. Tinggi yes 7. 70. 70 tinggi. Yang ini adalah 60. Dan bahagian hadapan kita ada 9. So 90. Boleh Kotak asas make sure betul dulu. Boleh. Boleh itu? Boleh Okey, sekarang ni saya nak tonjolkan yang permukaan biru dan juga permukaan yang colour pink. Sebab apa? Sebab yang ini akan berada pada surface bahagian paling hadapan kita. Ni, surface yang saya highlightkan di sini. Nampak ni? Nampak 1 segi 4 yang berukuran 90 kali dengan 70. Nampak So di sini akan adanya rectangle yang colour biru. Sebab apa? Sebab dia betul-betul berada pada surface ataupun satah yang paling hadapan. So kita kena tonjolkan yang itu. Tapi bukan menggunakan keseluruhan ruang. Dia hanya gunakan this side sahaja. 40 kali dengan 20 ketinggian. Jadi kita kena sukat
ukuran. Okay, menggunakan call balik this one. Nampak ni Dah akan ambil balik ukuran ni. Kita nak tandakan supaya kita dapat ukuran 40 di situ. So, sekejap. Ni saya tandakan 40. 1, 2, 3, 4. 40 ada kat situ. Nampak? Kat sini Okay, so ambil set square kita. Ni pergi pada 40 lah. Nampak ni? 1, 2, 3, 4. Saya ambil di sini. 4. So, we just draw one line. Garisan tak ada masalah. Kita just buat dia garisan binaan. So, nak panjang mana pun tak ada masalah. Sebab garisan ni tak hitam. Okay. Dan tinggi adalah 2. 2 kan? Di sini. Nampak? So, kita just bawa ni pergi ke sini. Untuk dapatkan 2. Nampak So, saya just draw satu garisan. Okay. Kita tepi sekejap. Tak tepi. Okay, so kita dapat this portion. Nampak tak? This portion tu merujuk pada surface yang berwarna biru. Yang ini. Nampak ni? Kita dah bawakan permukaan tu supaya dia berada di sebelah hadapan kita betul-betul. Sebab apa saya kata dia berada di sebelah hadapan? Saya dah pun semak. Cara nak semak, you refer pada pandangan atas. Pandangan atas, line biru berada pada satah paling hadapan. Ini adalah satah kita paling hadapan. So we can just highlight this as our answer. Ini dah boleh jadi kita punya jawapan. Even though kalau you nak highlightkan dia sebagai garisan objek pun tak jadi masalah. Okay, let's say saya nak tunjukkan kat sini nak bagi awak nampak lebih clear. Sekejap Okay, sini katalah you dah bawa set square, T square awak Ni saya ringkaskan, kita lukis. Okay, this will be your object line. Okay, one off, another one will appears here. Okay, the third one is this one. Yang ini dah boleh jadi salah satu jawapan kita. Lukis betul-betul lah. Okay, jangan terlebih-lebih macam ni Okay, ni jawapan kita. Dah boleh di-highlightkan sebagai object line. Tapi, tak boleh objekkan line tu bersambung di sini. Sebab apa tak boleh bersambung? Sebab bahagian ataupun portion yang berkala hijau, dia berada teranjak ke belakang sebanyak 20 mm perjalanan dia tu. Nampak tak? Jadi tak boleh jadikan satu garisan, satu bongkah di situ. Benda tu tak akan nampak 3D. Boleh So yang biru saya dah clear. So macam mana saya nak touch up? Nak siapkan yang colour biru dan colour hijau. Okay, kita proceed lagi. Kita tengok, kita ambil ni Saya perlukan 45 darjah lah. Untuk dapatkan garisan pada bahagian belakang di sini. Okay, so we check our line. Okay, back to normal here. Okay. This line Okay. Just draw one line, pergi ke belakang sini. Okay. And then another one goes up here. Okay. Berapa ukuran dia? You akan tanya berapa ukuran dia kan? Okay, macam mana nak tahu dia punya depth ataupun dia punya kedalaman ke belakang? Kita tengok pula pada pandangan atas kita. Pandangan atas kita diberi di sini sebanyak 2 kotak grid. So, satu kotak grid mewakili 10 mm. So, kita kira 1, 2 dia akan jadi 20. So, we just ambil balik ni jangka. Awak cara nak sukat kena ambil jangka, kena ambil pembaris lah. Macam tu. Okay. Disukat dia supaya dia dapat 20. Macam ni. Nampak 2. Nampak? Saya ambil ukuran 20 lah. Tapi di sini dia highlightkan 2 cm. Kita menggunakan 20 mm.
perkara yang sama, ukuran yang sama. Tapi istilah kita dalam drawing kita adalah mm. So dia adalah 20 mm. So letak di hujung sini. Okay, and then you just tandakan ukuran 20. Kat situ satu. Boleh Okay, sini. And then bila dah dapat, kita just anjakkan ni untuk dapatkan okay, bahagian sini. Kita dah dapat bahagian, anjakkan ke belakang yang berkala pink tadi. Nampak tak? Oh, simpan sekejap semak Okay, simpan sekejap. Okay, saya dah dapatkan portion, another portion here which refer to this part. Okay, yang colour pink. Di mana colour pink ni kalau you perhatikan pada pandangan sisi, dia berada paling kanan. So this is our paling kanan lah, this part. So bila kita highlight kan dia akan jadi yang ini. This one. Refer to this one. Saya dah dapat yang ini, saya dah dapat yang ini. Nampak tak? Boleh follow lagi? So our target here is nak siapkan ataupun nak dapatkan line yang colour hijau pula. So nak dapatkan yang hijau, you dah pergi pada yang pink tadi. So kita akan bergerak pergi ke sini. Nampak ni, line colour hijau. So I just refer to this side of colour. Okay. So it will be somewhere around here. Our green line. Our green part here. Okay. So kita nak proceed dengan yang itu pula. So macam mana nak proceed? So as usual, you just take out your T square. You just imagine this as your T square lah. Okay. You can make it longer. Okay. Kita just draw one line di sini. Nampak? Okay. Bila saya draw line kat situ, you just make it as a construction line first. Okay. And then adjust up here. Sebab dia should be double layer lah. Kan? Ke sini. Okay. Dia dah ada pada portion yang ini. Nampak tak? Boleh nampak tak? Kita sekarang nak bergerak satu part. Kita tak zoom terus. Kita pergi yang biru, kita pergi yang pink, kita pergi yang hijau. Isn't it clear? So what I'm going to do here is, I just calculate berapa grid yang ada kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada 5 kotak grid di sana. So which refers to 50 mm. So kita sukat tengok betul tak ukuran dia. Isn't it correct, class? What I've drawn here is a 1, 2, 3, 4 and 5. Exactly at this point. Nampak? So, kita call up kita punya side square semula untuk dapatkan tinggi tegak. Ingat T square tidak dibenarkan untuk dialihkan bagi mendapatkan garisan vertikal. So, we just follow the rules. Okay. Another line here. Ke tepi sekejap. So apa yang kita dapat di sini? Kita dah dapat yang color apa? Hijau. Nampak? Kita dah dapat selesaikan ni satu. 3 bahagian utama dah pun kita selesaikan. Boleh nampak kelas? Boleh cikgu. Boleh Okey, awak jangan gopoh-gopoh, kita buat slow and steady sahaja. Jangan kalut-kalut. Okey, sekarang ni kita awak tak kisah saya color-colorkan di sini sebab just nak bagi nampak jelas pada paparan awak. So what I'm trying to do here is saya nak proceed dengan line ataupun yang color kuning pula. So I just make it thicker. I choose this yellow. And then, where is the location of this portion? We are going to highlight this as a yellow line. Kat mana? Okay, you have to refer your plan. Pandangan atas. And then the yellow line is somewhere around here. Exactly at this location. Okay, dia akan berada di sini. Nampak? Kita pergi satu persatu ni.
dengan merujuk ke tiga-tiga view yang diberi pada kita. Kita tak boleh hanya melihat satu view sahaja untuk selesaikan kita punya drawing oblique. Understand? You know what I mean? Okay, disebabkan kita dah siapkan kita punya kotak asas. Okay, kotak asas kita for sure dia akan menuju ke garisan akhir di sini. So apa yang kita ada adalah berbaki ataupun balance dia adalah 1, 2, 3, 4. So di sini kalau kita tak sukat pun, kalau awak dah memang mengikut ukuran sebenar, dia adalah 40 mm. Okey, tak percaya? Okey, meh kita tunjukkan. Okey, sekejap. Ini kita ambil ni, kita sukat, letak kat situ, kita check. Betul tak cikgu cakap tadi 40? Yes, exactly. What we have here is a 40 mm. Nampak tak kelas? Boleh Can you follow this? Boleh. Okay, good. Okay, so what we are trying to do here is, okay, as usual, yang ini sentiasa digunakan bersama dengan pasangan dia, iaitu T² di sebelah bawah. Jangan abaikan yang ini. Untuk part saya tak apa sebab yang ni saya dia dah stable. Pada awak dia tak lah kan. Okay, so we proceed for our construction line here. Sorry. Okay, exactly at this intersection, you just draw another line here. Okay, so kita dah dapat yang color kuning. Nampak? Kita dah dapat satu portion, 2, 3, 4 dah. Kita dah dapat 4 surface dia. So, apa yang perlu kita perjelaskan lagi adalah apa yang bermain-main di fikiran awak sekarang. This portion. This part, let's say, colorblind. Sorry. This part. Hopefully it will be different with other colours lah. Okay, this part. Nampak? Bahagian sini, kalau you perhatikan dia adalah merujuk pada line. Saya highlightkan. Okay, just for you to see this clearly at this point. Di sini. Itu cara kita nak baca satu part. Nampak? Sekarang saya pergi pada bahagian sisi. Bahagian sisi kiri dan saya highlightkan apa lagi portion yang belum kita selesaikan. Kita dah siap yang colour pink dan colour hijau untuk yang sisi kiri. Okay? But we are still lacking of another one portion lagi di sini di mana saya highlightkan dia sebagai colour. Menurut pandangan mata saya dia adalah berwarna peach. Okay. Untuk paparan awak saya tak sure lah kalau apa yang awak andaikan di sini. Saya nampak dia peach. So saya highlightkan ni sebagai peach colour here. As for our line pada pandangan atas. Okay, isn't it clear class? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh faham Boleh faham setakat ni. Am I going too fast? Tak. Tak boleh ikut. Awak seorang yang lain okey ke? Boleh. Boleh saya risau sebab yalah kan. Benda baru. Okay, I just choose ni colour panas lah. Tak apalah. Okay, colour panas. Saya suka pastel je. Tak apa. Saya dah ketandusan warna. Tak banyak colour pastel. So, hopefully you don't mind lah. Okay, yang colour merah ni berada pada paparan pandangan hadapan. Nampak pandangan hadapan. So, di manakah line colour merah kita berada? Okay, dia akan berada pada line sini. Nampak? Boleh nampak jelas tak pada paparan awak di sana? Jelas. Boleh Boleh kelas? Okay, good. Sekarang saya nak warnakan lagi bahagian plan pula. Hari ni kita tabur-tabur colour. Susah nak memahamkan ni.
Okey, bahagian atas. Boleh tak saya colourkan di sini pada bahagian atas? Boleh lah. Di mana dia? Dia ada di sini. Okay, this colour ke I'm choosing just now? Wait. Oh, this colour, sorry. Tengok tu colour pun dah pening dah kan? This colour. Okay, yang colour ni yang colour coklat ni dia adalah pada paparan. Kalau pandangan hadapan dia berada di sini. Paling atas kat sini satu. Pada pandangan sisi dia akan berada di sini. Paling atas lah. At the very bottom level. Okay? Paling atas kita. Boleh Sekarang saya nak highlightkan yang colour coklat tu dulu. Boleh tak? Kalau coklat, kita akan berada paling atas sebab merujuk pada pandangan hadapan dan pandangan sisi. Line yang bercolour coklat, dia berada pada paparan paling atas. So, dia akan berada sekitar sini. Nampak tak? Dengan ukuran, okay, back to our plan here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia berada pada ukuran 7 mm. Boleh nampak? So, saya just keluarkan ini. Saya akan sukat dia sebanyak 7. Saya boleh ambil ukuran 7. Nampak? 70 mm. Awak punya part gunakan pembaris lah. Okay. 70. Saya akan sukat. Letakkan kat sini. Okay. Turunkan dia sini Okay. Exactly. At this point. Okay. Dan kita tandakan sedikit. Nampak? Ni Yang ini adalah berjarak 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You always have to counter check this. Tak salah kira banyak kali. Sebab just to confirm our measurement. Is it correct or not? 1, 2, 7. Okay, good. Sini 7. Dapat Okay, bila sini dah 7, berapa pula pergi ke sini? Sini adalah merujuk pada 20 pula. Ni keluarkan semula. Ambil ukuran 20. Okey, 20. Sekejap. Dia tak lepas pergi ke sana. So what I'm trying to do is. Okay. Ni sini. Sekejap. Awak kena letak yang tajam tu di situlah. So as for my part, I'll just highlight this at this point. Sekejap. Saya akan tandakan sikit di sinilah. Okay. Itu merujuk pada 20 mm. So apa yang kita kena buat sekarang adalah you just call out balik. You punya, andaikan ni adalah T square kita. Kita just proceed with our construction line here. Okay. Sini. Okay, another one is by calling out our this one. Okay. Ni Boleh nampak tak what I'm trying to do here? Tak tepat. Okay. That's better. Okay. Apa yang saya dapat? Saya dah dapatkan bahagian yang colour coklat tadi. Nampak? Ni Sudah boleh highlightkan ni sebagai permukaan paling atas dia. Okay. Can you see this? Can you follow? Boleh. Boleh Okay, good. So, kita akan proceed lagi. Untuk bila dah dapat ini, awak perlu turunkan ini sebagai garisan binaan. Okay. And also as for this one. Sekejap.
another construction line here. Okay. Yang ini juga untuk melengkapkan kita punya drawing lah. Okay. And then apa lagi? Di sini jangan lupa side sebelah sini. Mana lagi yang perlu? Sekejap Kita akan ambil yang ini pula. Ni. Okay, barulah boleh. Dapatkan 45 di situ. Boleh tak? Boleh follow? Ini kalau betul raja awak dia akan dapat tepat ginilah. Okay. Kita akan dapat garisan binaan kita macam ini. Okay. So apa yang akan berlaku di sini adalah kita akan cuba untuk highlightkan ini sebagai kawasan merah. Okay. And then sebelah sini yang peach kita tadi. Hopefully this one is the correct colour. Okay. Okay, kita dah dapat bahagian itu. Boleh nampak tak sekarang? Boleh nampak clear? Boleh kelas? Boleh. Okay, good. So, any other colours? Let's say this one. Okay, yang ini kena juga di highlightkan nak bagi nampak lagi clear. Ada siapa yang salah tu minta baikilah Oblique dan ISO. Oblique lebih mudah. So saya bawa yang mudah dulu pada awak. Barulah you dah clear yang mudah tu, barulah kita proceed dengan yang lagi susah. Okay. Ini dah siap ke belum? Dah siap belum? Siap dah. Belum. Highlightkan dia dengan garisan objek. Tak siap lagi. Kalau tinggal macam ni saja habis awak punya markah nanti pemeriksa pun tak nak bagi. Sebab awak buat garisan binaan tapi awak tak highlightkan, tak hitamkan jawapan, pemeriksa akan kata awak tak tahu sebenarnya jawapan yang mana satu. So kita highlightkan jawapan kita. Cantik lah, jangan ada telajak garisan. Okay. Awak guna peralatan gunakan balik set square T square awak. Saya percepatkan je lah. Okay, this is our final answer for question number 8. Ada yang salah ni. Ada yang betul tapi dia tak berapa confident. Betul lah tu. Okay, kita dah siap. Ini adalah jawapan akhir kita. Okay, ada masalah tak? Tak ada.